Assalamualaikum dan selamat petang. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membincangkan sebuah lagi buku baru sebenarnya. Semalam saya ada kesempatan sempat ke Kinokuniya di Kuala Lumpur dan membeli beberapa buah buku. Saya nak kongsikan dengan rakan-rakan. Ini antara buku yang sempat saya beli. The School of Life, cerita tentang pendidikan emosi di sekolah. Ini kita akan bincangkan kemudian. Saya juga membeli buku, ini buku kegemaran saya lah, Nationalism, Debating on Nationalism, berkaitan dengan bagaimana wujudnya nasionalisme dalam sebuah bangsa ataupun masyarakat. Buku yang ketiga, ini buku tempatan. Satu buku yang baik juga sebenarnya, Sociology Education from Islamic Perspective. Bagaimana kita melihat sosiologi pendidikan dari perspektif Islam. Baik, tiga buku dan ini buku yang saya akan bincangkan pada hari. Satu buku yang sebenarnya memang menarik lah, buku ni berkaitan dengan digital divisions ataupun buku berkaitan dengan how school create inequality in the tech era. Maksudnya bagaimana sekolah itu boleh mewujudkan inequality dalam era teknologi pada hari ini. Buku ini ditulis oleh Matthew Ruffalo, seorang profesor di Universiti Chicago, US, dan buku ini harganya RM108.50 di Kinokuniya, dan buku ini setebal 210 muka surat. Dan ada 5 bab utama dalam buku ini, iaitu yang pertama berkaitan dengan teknologi yang sama tetapi sekolah berbeza. Yang keduanya berkaitan dengan bagaimana kita nak mendisiplinkan anak-anak berkaitan dengan penggunaan teknologi, media dan sebagainya. Yang ketiga, bagaimana orientasi penggunaan digital pendidikan yang betul. Yang keempat, sekolah sebagai sebuah ejen sosialisasi digital. Dan kelima adalah bab kesimpulan. Baik, buku ini memang pada saya memang menarik lah. Sebab di saat kita begitu teruja untuk mendigitalkan sistem pendidikan kita, kita bercakap tentang PDPR 1, PDPR 2.0, kita bercakap tentang online learning, kita bercakap tentang teknologi, penggunaan media dalam pembelajaran dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang dan memang pun berlaku dalam negara kita, kita telah terlepas pandang. Bagaimana teknologi yang digunakan dalam pendidikan bukan sahaja telah menyebabkan anak-anak kita terdedah kepada pendekatan pembelajaran yang lebih moden, yang lebih baru, yang lebih maju, tetapi juga dia boleh menyebabkan berlakunya digital divisions ataupun pembahagian digital ini. Ada kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan yang lain, ada kumpulan yang tertinggal dan sebagainya. Baik. Buku ini secara detailnya membicarakan semua perkara itu. Buku ini mengingatkan kita bahawa di saat kita teruja untuk memberikan pendidikan digital yang terbaik kepada anak-anak kita, sebenarnya kita tidak boleh lupa bahawa akibat dasar itu juga boleh menyebabkan ada anak-anak kita yang akan ketinggalan. Dan perkara ini memang pun berlaku dalam sistem pendidikan kita pada sekitar bulan Mac, April 2020 apabila berlakunya pandemik COVID. Masa itu sekolah-sekolah ditutup. Kementerian Pelajaran mengambil keputusan untuk melaksanakan PDPR 1 secara dalam talian. Apa yang berlaku kemudiannya? Ramai anak-anak yang didapati tidak mampu menyediakan peranti di rumah, tidak ada akses di rumah, dan akhirnya selama hampir 6 ke 7 bulan, anak-anak kita yang dicutikan daripada sekolah tidak belajar kerana ketiadaan peranti dan juga akses kepada internet. Tetapi pada masa yang sama, anak-anak yang berada di bandar, anak-anak kumpulan
yang berpendapatan lebih tinggi, belajar dengan keadaan yang lebih selesa di rumah, mempunyai peranti, mempunyai akses internet dan sebagainya. Dan dasar yang dilakukan oleh kerajaan pada waktu itu menunjukkan yang kita telah melakukan apa yang dipanggil sebagai digital divisions. Kita telah menyebabkan sekumpulan anak-anak berada dalam keadaan terpinggir. Pada masa yang lain, anak-anak dalam kumpulan keluarga belajar dengan lebih tenang, selesa di rumah, dan juga mereka tidak berhadapan dengan masalah yang besar di segi pendidikan mereka. Sebab itu soal melaksanakan pendidikan menggunakan digital ini ataupun pendigitalan pendidikan ini mempunyai the constructive side dan juga destructive side, ataupun ada kebaikannya tetapi ada juga keadaan di mana kita harus lebih berhati-hati. Dan buku ini membincangkan secara detail kerana ini sebenarnya adalah sebuah buku yang asalnya satu kajian berkaitan dengan pendidikan digital dan masyarakat. Dan betul, saya bersetuju dengan pandangan penulis ini selepas saya membaca sekali lalu buku ni. Setelah habis membaca, saya dapati bahawa kajian beliau menunjukkan fenomena yang sama berlaku bukan hanya di negara di US tetapi juga di negara kita. Malah di negara-negara membangun seperti Malaysia ini, kita berhadapan dengan jurang yang semakin melebar apabila keputusan dasar kita meminggirkan kumpulan-kumpulan pedalaman, kumpulan masyarakat pelajar di kampung, di luar bandar dan sebagainya. Kita tidak boleh terlalu teruja untuk ke depan, sedangkan kita tahu bahawa 2/3 daripada pelajar-pelajar kita berada di kawasan pedalaman dan luar bandar. Kita ada hampir 7,000 buah sekolah rendah di negara kita. 5,000 buah sekolah rendah sebenarnya berada di kawasan luar bandar dan pedalaman. Hanya 2,000 sahaja sekolah berada di kawasan bandar. Bermaksud lebih ramai anak-anak yang berada dalam keadaan terpinggir pendidikan jika kita hanya ingin melaksanakan pendigitalan pendidikan tanpa mengambil kira isu-isu yang menghambat anak-anak di kawasan pedalaman dan luar bandar untuk terus belajar dalam era digital ini. Apa yang perlu dilakukan? Buku ini juga mencadangkan bahawa dasar kerajaan harus lebih seimbang. Dasar kerajaan lebih prihatin kepada isu-isu pendidikan anak-anak luar bandar. Kerana apabila anak-anak di luar bandar, di pedalaman, ketinggalan dalam pendidikan, jurang pendidikan menjadi semakin besar. Akhirnya mereka menjadi kumpulan yang disadvantage, kumpulan yang tidak mendapat peluang yang sewajarnya berbanding dengan pelajar-pelajar yang tinggal di bandar dan juga anak-anak di kalangan kumpulan menengah dan juga kumpulan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi buku ini menyedarkan kita tentang keperluan kita untuk bukan hanya melihat ke depan semata-mata untuk memajukan pendidikan, tetapi sebenarnya kita tidak membawa keseluruhan pelajar-pelajar kita ke depan, sebaliknya hanya memberi peluang yang lebih kepada pelajar-pelajar daripada golongan kaya, golongan berada di kawasan bandar. Tetapi pada masa yang sama, dasar itu menyebabkan anak-anak kita di kampung, di luar bandar, di pedalaman ketinggalan dan terus jauh daripada peluang-peluang pendidikan untuk memajukan diri mereka. Ya, buku ini adalah satu buku yang cukup baik dibaca oleh pembuat dasar, khususnya pemikir pendidikan yang mungkin begitu teruja untuk memajukan pendidikan negara kita tanpa melihat ke belakang bahawa di saat kita maju ke depan banyak yang ketinggalan di belakang. Jadi dapatkan buku ini, sebuah buku baru keluaran tahun 2020 di Kinokuniya di Kuala Lumpur, dan saya pasti juga ada dijual secara online. Okey, jumpa lagi pada waktu dan masa hadapan. InsyaAllah kita akan bincang lagi buku-buku yang lain yang sempat saya belikan ini. Dan perbincangan ini bukanlah perbincangan yang detail dan mendalam, kerana kita sekadar ingin menjengah buku-buku baru dan isu-isu baru dalam ruang pendidikan, khususnya untuk kita memahami bahawa apa yang sedang berlaku dalam sektor pendidikan, apakah pemikiran-pemikiran baru dalam sektor pendidikan, dan apakah wacana-wacana debat-debat yang terkini dalam membicarakan soal-soal berkaitan dengan pendidikan dan
masyarakat. Jumpa lagi. Terima kasih.